Angin lalu membawa diriku, sepintas lalu ku terkenangkanmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tengok. Ni lah dia, image baru kot. Konon-kononnya kan. Apa-apa pun, selamat berjumpa kembali dalam rancangan Repokat. Kan, last kali kita buat video adalah semasa perlawanan akhir PM Piala Malaysia 2022 kalau tersasul, di antara pasukan JDT bertemu dengan pasukan Selangor FC. Itu dari bangku penyokong, di mana pasukan JDT telah pun berjaya menewaskan pasukan Selangor FC dengan jaringan 2-1, iaitu kemenangan kejuaraan keempat quadruple untuk pasukan JDT musim ini tanpa sebarang kekalahan di dalam saingan Liga Domestik, Liga Bola Sepak Tempatan Malaysia. So diucapkan tahniah kepada pasukan JDT dan juga fans-fans pasukan JDT kerana tahun yang sangat-sangat sukses, yang satu kejayaan ataupun lebih tepat 4 kejayaan kot kita rangkumkan jadi satu, yang harus dicemburui oleh tim-tim lain. Tak lupa juga tahniah dan terima kasih kepada fan-fan Selangor FC. Dah lama dah tak penuh, tak ramai semacam tu kan kat Stadium Bukit Jalil. Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih. Kalau tak ada bangsa final ni susah juga kan, nak tengok stadium yang penuh tu. Apa pun kita hargai kedatangan diorang ke stadium. Terima kasih kita ucapkan. Kita harapkan penyokong-penyokong itu semuanya akan hadir kembali ke stadium apabila Liga bermula pada musim hadapan. Tak kira apa game pun, insyaAllah kita doakan selamat kembali ke stadium. Dan Repokat, macam yang aku nyanyi tadi, angin lalu. So Repokat ni kita nak cerita sikit berkenaan dengan angin lalu perpindahan bagi Liga Super 2023 yang akan berlangsung. Aku tak pasti bulan berapa, tapi tempoh perpindahan telah pun dibuka pada 2 Disember 2022 sehingga, kalau tak silap aku, Februari 2022. So kalau macam tu, Liga tu mungkin akan bermula dalam Februari ataupun Mac dah nanti. InsyaAllah kita doakan Mac tu dah puasa tu kan. Dan antara tim yang terawal mengumumkan pemain-pemain baru mereka adalah Sabah FC yang telah pun dipromot ke Liga ataupun lebih tepat AFC Cup apabila mereka menduduki tangga ketiga Liga Super pada 2022 akibat kekalahan pasukan Selangor di tangan JDT di final. So automatik pasukan Sabah FC berjaya mendapat tempat, mendapat slot yang terakhir AFC Cup, dan mereka tanpa membuang masa terus saja menandatangani secara permanen, secara tetap Stuart Wilkin. Aku ni sesasul apa hal ni daripada JDT yang mereka loan pada musim 2022 ni secara tetap, sign 2 tahun kontrak kalau tak silap aku. Dan penyerang berbisa, penyerang lokal pasukan Harimau Melaya, pasukan PJ City, iaitu Darren Lock, telah pun menemui rumah di Kota Kinabalu apabila Sabah FC berjaya mendapatkan tanda tangan Darren Lock. Bukan dikabarkan lah, ni dah tahu dah, ramai dah tahu PJ City tutup buku, tutup kedai untuk masa hadapan. Wallahualam, kita tak tahu, dengar-dengar ada pasukan, ada syarikat yang akan take over, tapi macam tu memang kabar-kabar angin palsu je kot. Wallahualam, tak dengar apa cerita kan. Yang pastinya PJ City buat ketika ini tak ada dalam perancangan untuk kembali bersaing dalam Liga Super pada musim hadapan. Dan kesempatan ini diambil oleh Sabah FC dengan menandatangani, dapatkan sign Darren Lock, striker tempatan yang sangat sharp lah. Memang Mamat ni passion dia mantap. Sambil tu Datuk Okin Sui berjaya mendapatkan semula ayam tambatan beliau ketika mengemudi pasukan kebangsaan, iaitu Irfan Zakaria daripada KL City. Musim ni Irfan Zakaria
berjaya bersama KL City, berjaya melangkah ke perlawanan akhir AFC Cup, dan ini pengalaman yang ditagih oleh Datuk Ong Kim Swee untuk Irfan Zakaria, membawa bersama pengalamannya itu ke dalam pasukan Sabah FC yang akan bertanding ke AFC Cup pada tahun depan. Awal-awal lah Sabah ni buat kerja awal-awal diam-diam, tak dikecoh-kecoh kan. Dan kita kembali ke selatan tanah air untuk pasukan JDT, juga antara pasukan terawal yang mengumumkan perancangan mereka pada musim hadapan apabila Tengku Mahkota Johor TMJ telah pun mengumumkan yang Hector Bidoglio telah pun ataupun tidak lagi menjadi head coach. Hanya lebih kurang 6 bulan saja menjawat jawatan itu. Sangat sedih sekali. Tetapi sedih bukan terus sedih, kerana Hector Bidoglio telah pun dilantik sebagai pengarah teknikal menggantikan Alistair Edward yang telah pun dinaikkan pangkat sebagai CEO kelab. Lain macam tu. Tempat Hector pula head coach telah pun akan diambil oleh coach bawah 23 Argentina, kalau tak silap aku, Esteban Solari, seperti yang diumumkan oleh TMJ di dalam laman sosial rasmi kelab JDT. Aku pun tak tahu banyak pasal Esteban Solari ni, so kita tak payahlah nak berpalatau sangat kan. Kita nak kata konon-konon macam kita kenal. Tak payah, aku punya cara ringkas je, simple. Kau pakai spek ni nampak kamera kan? Lantak lah. Ada lampu, ada kamera, simple lah kita punya set. Dan antara rumus pemain tempatan, TMJ ada, tak salah aku, ada mengumumkan akan menandatangani seorang pemain tempatan. Tapi aku rasa memang rumus kuat. Kita dah boleh tengok dalam transfer market, dah pun ada nama beliau, iaitu penjaga gol pasukan Harimau Malaya dan juga penjaga gol pasukan Negeri Sembilan FC buat musim 2022 ni, iaitu Shihan Hazmi. Mantap deh. Tapi tak ada apa-apa pengumuman lagi secara officialnya, cuma dekat transfer market tu dah ada. Bagi aku, kalau dah ada kat transfer market tu dah keluar, boleh kata 90% tu boleh dipercayai lah, InsyaAllah. Korang jangan percaya pula bulat-bulat cakap aku kan, buatnya aku pun salah. Aku selalunya tengok macam tu lah kan. Dan rumus Shihan Hazmi ke JDT ni bertiup kencang lagi, ditambah pula dengan kabar angin yang mengatakan Izham Tarmizi telah pun atau akan berangkat ke Kuantan Stadium Darul Makmur untuk bergabung dengan pasukan Seri Pahang FC. Wallahualam. Dan antaranya lagi pemergian Pawi dan juga Musa CDB ke pasukan Ratchaburi secara loan di Liga Thailand pada musim hadapan selama setahun. Dan kita beralih daripada selatan, dari selatan hingga utara. Daripada TMJ kita ke MB Sanusi. Banyak isu dulu kan. Nah, ni KDFC KDFC telah pun melantik coach Nafuzi Zain daripada Terengganu FC sebagai head coach terbaru yang menggantikan coach Aidil yang telah pun ditamatkan ke macam itulah, tak sambung kontrak macam itulah lebih kurang. Sebab kat Malaysia ni kadang-kadang dia punya terma dipecat ke, direhatkan ke, ditamatkan secara bersetuju tu lembut je. Dia tak ada terus dipecat, tak ada. Dia slow. Liga Malaysia ni baik kan, maintain lembut, syahdu. Dan dengar-dengarnya ramai juga player-player lama yang tidak dikekalkan, player-player senior yang tidak dikekalkan. Antaranya adalah nombor 1 kapet Syazwan Zainon, Syaril Syari goalkeeper mereka, dan juga Azamuddin Akil. Itu antara yang tidak disambung kontrak, manakala 55 pemain import mereka tidak lagi bersama pasukan Kedah Darul Aman FC untuk projek bersama dengan coach Nafuzi Zain pada musim hadapan. Dan dikabarkan Manuel Ott akan meneruti jejak coach Nafuzi Zain dari Terengganu ke Kedah Darul Aman FC. Wallahualam, itu baru rumus je. Baru rumus yang bertiup, nak kata kencang tak berapa kencang lah. Dan pemergian Manuel Ott ini mungkin ditangisi sedikit oleh penyokong-penyokong pasukan Terengganu FC yang telah pun ada coach baru.
Iaitu siapa nama, aku kena baca ni, susah sikit namanya, Tomislav Steinbruckner. Yang dia beliau ni adalah bekas ketua pengarah teknikal Terengganu FC untuk musim 2022 ni, telah pun dilantik sebagai head coach pasukan Terengganu FC untuk menggantikan coach Nafuzizin yang aku cakap tadi. Dan dengar-dengarnya, bukan dengar, dah confirm Sony Norde dah sign daripada Melaka United. Yang Melaka United dah tak wujud lagi. Melaka United dah tukar nama Melaka apa akan bermain Liga M3. Kes tu dah tak payah gaji. Habib Harun kekal untuk pasukan Terengganu FC pada musim hadapan. Dan dengar-dengarnya penyerang tempatan pula, penyerang ayam tambatan Kepas Semen telah pun beralih angin lalu ke Seri Pahang FC. Dengar-dengar cerita macam tu, tapi tak ada apa-apa lagi confirmationnya. Pape Diakite juga, macam kita tengok media sosialnya, macam ada sedikit mengkabarkan yang beliau tidak akan bersama dengan pasukan Terengganu FC pada musim hadapan. Tak pasti beliau yang tak nak ke, ataupun pasukan TFC tak bagi kontrak. Dengar-dengar macam tak bagi kontrak. Yang aku faham, wallahualam bisawab, manual out macam aku cakap tadi, dah follow dah Nafuzizin. Kabar angin, bukan dah follow, kabar angin akan follow daripada Melaka United ke Terengganu FC. Dan kali ini follow je Nafuzizin ke Kedah Dharma FC. Tapi tu tak confirm lagi lah. Kita tak confirm lagi. Siu Faisal Ali Miki jeng dikabarkan akan mengangkat angin. Dah pun mengangkat angin. Kita pun dengar masa sebelum separuh akhir kempen ataupun kempen Piala Malaysia, masa tu ada macam angin-angin yang tak sedap didengar lah. Ada yang tak mungkin ada tak setuju dengan manajemen, wallahualam bisawab. Dan dengar-dengarnya Miki telah pun mengangkat kaki, dah pun sign dengan nantilah mungkin ada yang dah tahu kan. Dan kita nak cerita pasal Selangor FC pula. Kita terus je pasukan yang hujung-hujung musim ni, alhamdulillah lah pasukan yang memang korang pun tahu aku sokong apa kan. Aku jujur, aku cakap aku memang sokong Selangor FC. Tetapi secara umumnya kita sokong bola sepak tempatan. Tetapi kalau ada pasal Selangor FC ni, aku lebihkan sedikit lah kan. Dan rumor-rumor mengatakan penyokong pula pemain-pemain import, antaranya Baha Abdul Rahman tidak disambung kontrak. Safwan Baharudin dengar-dengar pun macam tu juga, dia pun dah pun ucapkan bye-bye di dalam media sosial beliau. Dan dengar-dengar cerita akan ke ni rumus terbaru, Safwan Baharudin akan ke Terengganu FC. Safwan Baharudin, Yuri memang korang pun tahu, penyokong-penyokong Selangor especially tahu, dia hilang tanpa disedari. Tapi final dia ada pakai kod je. Dia tak bermain. Untung dia kan. Tak tahulah apa sebab yang musabab dia, wallahualam. Kayon, penyerang utama pasukan Selangor FC musim 2022 ni, juga dengar-dengarnya macam tak disambung kontrak. Wallahualam lah. Itu adalah antara rumus saja buat ketika ini. Macam Yuri tu aku rasa memang tak ada dah tu. Safwan pun memang dah tak ada. Yazan, dengar-dengarnya kalau kontraknya berjaya perbincangan kot, kalau tak ada apa masalah, insyaAllah Yazan Al-Arab, pemain kebangsaan pasukan Jordan, akan ada lagi pada musim hadapan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita doakan semoga Yazan akan kembali bersama pasukan Selangor FC untuk bergandingan bersama Afro, ataupun gandingan barunya gandingan, ya Allah, gandingan barunya iaitu Jimmy Kuzaimi PE, yang dikabarkan telah pun menandatangani kontrak bersama pasukan Selangor FC daripada pasukan Negeri Sembilan FC. Dekat sosial media IG pasukan Negeri Sembilan FC dah pun mengatakan ucapan terima kasih kepada Kuzaimi PE. So kalau ikut transfer market, dah terang-terang, sudah terang lagi bersuluh. Tapi itulah, selagi tak ada pengumuman rasmi daripada pasukan Selangor FC, selagi tu aku memang sukan 100% percayalah. Harapan tu ada, tapi kita nak tunggu pengumuman rasminya, barulah kita boleh
percaya semua rumus tu. Lagi seorang Rovin Tiran ni daripada PJ City yang macam aku cakap tadi dah tutup buku dan cepat-cepat disambar oleh pasukan Selangor FC. Ini pun sebenarnya rumus ni tak bertiup kencang pun. Kita boleh baca Twitter daripada wartawan Astro, siapa nama tu kita banyak ambil info daripada beliau. Terima kasih kita ucapkan kepada beliau yang digelar Fabrizio Romano Malaysia. Kita doakan semoga beliau dipermudahkan urusan, sentiasa di bawah lindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana memberi info-info tentang perpindahan, angin-angin perpindahan. Siapa ke namanya? Aku lupa lah pula. Dia pun dah ada umumkan, announce. Rovin Tiran pun ada. Transfer market dah keluar pun dalam pasukan Selangor tu dah ada. Dan juga Miki dikabarkan telah pun menandatangani kontrak bersama pasukan Selangor. Kan? Dikabarkan. Selagi tak announce secara rasmi, selagi itulah jangan mempercayainya 100%. Tapi memang macam aku cakap tadi lah, dekat transfer market dah keluar pun. Wallahu a'lam bisawab. Kita tunggu je lah nanti. Cumanya kita harapkan Miki ni berjaya di Selangor FC. Macam dulu Faiz Nasir agak kurang berjaya, tapi kita harapkan Miki boleh sukses kan. Nak juga kat MBPJ tu aku pun teringin kau. Gila kau tak teringin. Kat Terengganu tu ada member aku dah buat bukan stadium. Masa tu dah tengah kena baling tu kan. Allahu Akbar. Itu saatnya orang kata kenangan-kenangan indah. Kita WD apa semua kan. Itulah dia kenangannya. Dan itu hanya rumus, ada yang dah confirm, ada yang masih lagi rumus. Macam berita-berita Selangor FC ni kebanyakannya masih lagi rumus. Yang dah confirm sign pemain-pemain lama antaranya Mukhaidir Ajmal, Quintin Cheng, siapa lagi, Yan, Khairul Azhan dan juga Sam Samoville. Itu antara yang telah pun diumumkan oleh tim media pasukan Selangor FC. Yang lain-lain kita tak berdengar. Cuma yang antara yang aku dengar, Asmawi Yakin tidak disambung kontrak. Halim Syahri pun macam tu, aku dengar-dengar lah. Itu dengar-dengar, baca-baca kan. Kita pun tak ada orang yang betul-betul kabel yang boleh mengesahkan benda-benda ni. Kita pun tak ada. Aku memang tak ada lah. Aku tak ada nak action nak cakap aku ada, padahal aku tak ada pun. Kita melalui pembacaan, kita riki-riki, kita agak-agak, banyaklah kita boleh cari sebenarnya kan, rumor-rumor tu sebenarnya. InsyaAllah kan kita buat yang terbaik. Dan itu antara rumus-rumus yang aku boleh sampaikan buat ketika ini. InsyaAllah jika ada rumus-rumus terbaru, dah ada confirmation terbaru, InsyaAllah angin perpindahan, InsyaAllah kita akan wawarkan lagi. InsyaAllah. Dan itu je lah Jangan lupa terus like, subscribe, share dan juga komen Plastik TV. InsyaAllah untuk musim 2023 ni kita akan membawakan, kita cuba memberikan yang berlainan ataupun yang lebih baik daripada yang sedia-sedia ada sebelum ni, InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk membeli tiket bagi perlawanan Taiwan, pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Kemboja pada hari Jumaat nanti di tiket online. Harga dewasa RM30, harga bagi kanak-kanak RM5. InsyaAllah pada berapa bulan 9 hari bulan 12 2022 di SNBJ, Home of Harimau Malaya. InsyaAllah aku akan berada di stadium nanti, InsyaAllah. Terima kasih kerana terus menyokong kami. Dan selamanya Harimau Malaya, darah Malaysia terus sokong bola sepak tempatan. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.